Okay, hello, Assalamualaikum. So, hari ini saya nak buat kelas simple pasal closing. Kenapa saya nak buat kelas ni? Sebab ramai yang PM saya yang tak ada customer lagi. Tapi bila saya check balik customer yang PM diorang, sebenarnya masalah dia bukan dekat marketing tapi masalah dia dekat closing. So, siapa yang sekarang ni ada customer PM dia tapi tak close lagi, korang kena tengok video ni sampai habis supaya korang lagi mahir ataupun faham tentang closing. Okey? So pertama sekali saya nak beritahu yang dalam closing kita akan ada 5 step. Okey? Kita ada 5 step dalam closing. Okey, step yang pertama adalah perkenalkan diri. Okey, apa benda pertama yang korang kena buat bila customer PM korang adalah korang cakap terima kasih kerana berminat and then kenalkan diri. Nama saya contoh Syauki daripada Elrah Exclusive. Contoh. Okey, lepas kita kenalkan diri, kita terus tanya nama customer. Boleh saya tahu nama siapa dan dari mana? Contoh. So nanti dia akan bagi tahu nama dia. Kenapa kita kena tahu nama dia? Nama ni sangat penting. Sebab customer kita adalah orang yang kita tak kenal. Diorang tak kenal kita, kita tak kenal dia. So, untuk timbulkan ada rasa serasi atau mesra tu, kita kena sebut nama dia. At least 3 kali. Jangan sebut banyak sangat. Sebut sikit-sikit sudah. Contoh, nama dia Azman. So, kita cakap dengan dia, Abang Man cari baju Melayu apa Abang Man? Okey, macam tu pun dah boleh. Okey, so dalam ni juga awak boleh cari satu common ground. Common ground ni apa? Persamaan. Contoh, dia duduk sama tempat dengan awak. Dia duduk asal Seremban juga. So awak boleh cakap, saya pun orang Seremban. So borak-borak sikit. Tapi jangan borak panjang sangat. Borak sikit je. Contoh lagi soalan yang awak boleh tanya dekat dia. Awak boleh tanya, dah biasa ke pakai baju Melayu Elrah? Ataupun ni baju Melayu nak beli untuk diri sendiri ke, nak beli untuk family ke? So benda tu pun boleh buat jadi perbualan sikit supaya timbul keserasian, mesra. Bila dengan customer, jangan terlalu menjual, bagi dia rasa selesa dengan kita. Orang akan membeli bila dia selesa. Contoh, kita pergi kedai kasut. Bila kita pergi kedai kasut, kita tengah tengok kasut, tiba-tiba dia punya pelayan tu datang, dia ikut di belakang kita. Kita mula rasa tak selesa tau. Sebab apa? Nampak sangat dia ni macam nak kita nak jual barang tu kat kita. Tapi kita rasa selesa bila dia borak-borak dengan kita macam biasa, kita lagi selesa dan kita lagi rasa nak membeli. Okey? So yang nombor 3 adalah presentation. Okey? So bila dia dah selesa dengan kita, baru kita cerita pasal produk. Kita cerita pasal kelebihan produk, pasal warna apa ada, semua ni boleh. Okey, tu yang ketiga. Kita bagi tahu, kita senaraikan, kita ada handkerchief, kita ada free gift. Senaraikan ni biar buat dalam bentuk nombor, lagi cantik. Okey. So yang nombor 4 adalah close the deal. So step yang keempat, lepas dia bagi tahu dia nak apa, time ni lah korang nak close. So bila close ni, korang jangan close terus. Contoh dia nak beli 1, try close 2. Contoh, dia beli untuk diri dia sendiri. Dia ni siapa? Dia ni contoh lelaki. Kita tanya dia, tak nak beli untuk adik ke? Contoh yang beli tu perempuan, dia nak beli untuk pakwa dia. Cakap dengan dia, tak nak beli untuk adik pakwa ke? Nak ambil hati? Tak nak beli untuk adik sendiri ke? Kalau dia ni makcik. Kalau makcik tu ada anak seorang. Kalau dia anak 2 orang, suruh dia beli 2. Baru tak bergaduh. Macam tu. Okey, kalau contoh dia beli untuk suami dia, tanya dia tak nak beli untuk anak dia ke? Kalau anak dia ada yang size yang kena. Okey, so upsell. Sentiasa upsell. Kenapa kena upsell? Supaya jimat masa korang. Korang tak payah layan customer banyak. Korang layan customer seorang tapi beli sampai 5 helai. Rekod ejen kita, dia seorang customer beli 50 helai kurta. Sebab apa? Rupa-rupanya dia tu bos. Dia belikan untuk semua staff dia. Tak pasal-pasal dia untung kat situ banyak gila. Okey? Lepas tu, lepas kita dia dah setuju nak beli, dia kata dia nak bank in. Kita minta masa dia. Boleh saya tahu bila cik nak buat pembayaran? Kadang-kadang kita rasa takut nak tanya soalan ni. Kita rasa macam korang ajar sebab nak tanya dia bila nak bayar, bila nak bank in. Tapi bila korang rasa ayat korang tu macam korang ajar, korang kena bagi reason belakang dia. Contoh, bila saya tahu kenapa bila encik nak buat pembayaran, sebab saya nak lockkan, saya nak bookkan stok, sebab stok tengah sikit ni. Takut nanti kalau saya tak bookkan untuk cek, stok habis. So cik bagi tahu siap-siap, saya boleh bookkan slot. Contoh. So korang bagi dia reason. Boleh saya tahu buat pembayaran sebab saya takut nanti sebab saya nak save dalam sistem. So nanti senang, bila cik buat pembayaran, saya terus postage cik punya hantaran. Sentiasa bagi reason. Okay. So last kali dan yang paling penting, kadang-kadang customer kita, dia tak beli waktu tu bukan maksudnya dia tak berminat. Kadang-kadang dia sibuk, dia ada hal lain.
Kadang-kadang waktu tu dia tak ada duit. Kadang-kadang macam-macam. Dia ada macam-macam kisah. Okey, kalau customer tu waktu kita tanya dia pembayaran nak buat bila, dia ada bagi waktu, dia kata tunggu gaji. So apa yang kita kena buat, kita save number dia, kita take note yang orang ni nak bayar time gaji. Waktu gaji adalah 25 hari bulan sampai 7 hari bulan. Okey, akhir bulan dengan awal bulan, itu waktu orang biasa dapat gaji. So kita boleh follow up balik. Okey. Kemudian bila kita nak follow up balik? Kita follow up kalau ada offer. Contoh, ini nombor 5 dalam closing, dalam cara nak jawab customer ni. Okey, follow up. Kita akan follow up bila ada offer. Contoh, HQ keluarkan cabutan bertuah. Kita follow up. Assalamualaikum cik, kita ada cabutan bertuah. Satu, awak follow up waktu offer bermula, dan satu lagi remind dia bila offer dah nak habis. Dua-dua ni boleh follow up. Kemudian follow up lagi kalau ada design baru, HQ keluarkan design baru. Cakap, cik sekarang kita dah keluar design baru, yang ni lagi cantik. Follow up dia. Okey, yang ketiga, tanya khabar. Ini pun boleh buat follow up. Contoh, Assalamualaikum cik, hari ni boleh hantar gambar kat dia update corona. Alhamdulillah hari ni makin berkurang. Sama-sama kita doakan Malaysia ni makin selamat. Ataupun semoga puasa cik diterima, semoga murah rezeki apa. Boleh je doakan dia hari-hari. Okey, lepas tu yang dah beli pun awak follow up. Bukan yang tak beli je awak follow up. Yang dah beli pun awak follow up. Nak follow up apa yang dah beli? Tanya dia barang dah sampai ke belum. Agak-agak macam barang dah nak sampai, tanya dia barang dah sampai ke belum. Supaya apa? Supaya dia happy. Kalau dia happy dengan servis kita, kita layan baik, nanti dia akan ajak kawan dia pun beli kat kita. Dia akan kata ini trusted seller. Marketing yang paling power adalah marketing daripada mulut orang sendiri. Kalau kawan kita suggest kat kita produk tu power, confirm kita beli sebab kawan kita dah rasa. Okey? So itu saja untuk closing. Saya dah cuba ringkaskan seringkas-ringkasnya. Okey, kemudian last kali, the do and don'ts. Okey, kita start dengan do dulu. Pastikan setiap perbualan korang akhiri dengan soalan. Jangan korang dah cerita pasal kelebihan produk, lepas tu korang tunggu dia reply. Tak payah. Lepas cerita kelebihan produk, korang tanya, jadi cik berminat yang mana je? Tinggalkan dengan persoalan. Setiap kali hujung bercakap tu, tinggalkan dengan persoalan. Kalau tak ada idea pun nak soal apa, cakap, okey setakat ni jelas. Ataupun hantar je, okey, tak ada soal. Kena bagi dia soalan supaya dia boleh jawab. Kalau kita tak bagi dia soalan, kadang-kadang dia tak jawab. Sebab tu nanti dia blue tick kita. Okey, lepas tu, lagi benda yang korang buat adalah suggestion. Suggestion adalah benda yang power. Contoh, dia macam tengah complicated, tak tahu nak pilih apa. So kita cakap, cik kalau macam saya tengok pelanggan tahun ni ramai beli colour merah. Sebab colour merah pun tengah laku sekarang. Sebab tahun ni colour merah ni famous. Orang kata tahun ni colour merah viral. Contoh, bagi suggestion macam tu. Ramai customer beli tahun colour biru, colour ni. Lepas tu tak pun, saya rasa cik sesuai colour ni. So suggestion tu amat penting. Sebab kadang-kadang orang susah nak buat keputusan. So bila kita bagi cadangan, dia terus rasa nak beli. Okey. Kemudian last kali the don't. Tadi benda yang kena buat, ni benda yang jangan buat. Pertama, profile picture. Jangan private. Sebab orang tak nak beli dengan orang yang tak ada gambar profile picture. Sebab tak meyakinkan. Kalau boleh nama kita tu pun tukar jadi Elrah eksklusif dekat kita punya about. Kemudian nombor account. Nombor account buat dalam bentuk tulisan. Jangan hantar gambar. Ada orang dia screenshot nombor account dia dalam bentuk gambar, dia hantar kat customer. Jangan, customer malas nak type. Kalau boleh type guna keyboard tu je, type supaya customer boleh copy paste. Okey, kemudian jangan spam, jangan hantar gambar banyak-banyak. Kalau boleh hantar link Telegram. Kalau boleh tanya dia dulu dia nak baju warna apa, kita hantar apa yang dia nak je. Jangan korang hantar sekali banyak gambar. Okey? Lepas tu keempat, jangan type panjang-panjang. Jangan hantar mesej sekali panjang berjela macam tu. Jangan. Hantar mesej sikit-sikit, borak macam biasa. Jadi manusia, orang tak suka borak dengan robot. Hantar mesej macam biasa je. Hantar mesej panjang bila korang cerita soal produk je. Itu pun pastikan ada point. Okey, last kali jangan guna short form yang orang tak faham. Jangan guna short form yang terlalu ringkas, semua benda korang short form kan. Sebab ada orang dia tak faham short form. Okey, so itu je malam ni. So, saya harap sangat benda ni dapat membantu closing anda. Kita orang akan buat yang terbaik untuk tolong anda. Pastikan kalau korang ada apa-apa soalan, boleh PM saya, boleh PM Encik Nazmi dan juga Encik Afiq. Okey, terima kasih semua. Saya doakan semua orang dapat sale at least 10 helai bulan Ramadan ni. Okey, insya-Allah. Assalamualaikum.